Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udall aw azilla aw uzal aw adlima aw udlam aw ajhala aw yujhala alai wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fima yunajjisul ma' wa yanjusul ma'ul qalilu wa ghairuhu minal ma'i'at biwuqu'in najasati fihi sawa'un ghayyarathu am lam tughayyirhu wa yu'fa 'anil yasiri minasy-sya'rin najis wa 'anil maitati allati la nafsa laha sa'ilatun wan najasati allati la yudrikuha at-tarfu wa manfadhit tayri wal fa'ri wal yasir min ghubaris sirjin wa su'ril hirrah allati akalat najasatan thumma ghabat zamanan wahtumila wulughuha fi kullataini minal ma'. Baik, kita sambung pengajian pada kata musannif rahimahullah wa yanjusul ma'ul qalilu wa ghairuhu minal ma'i'at biwuqu'in najasati fihi. Baik, ini ada kaitan lagi dengan perbahasan kita semalam berkaitan dengan air. Air kita bahagikan kepada tiga bahagian, tahur, tahir dan juga najis. Dan air tahur kita bahagikan kepada dua. Ada yang makruhun isti'maluhu, ada yang ghair makruh isti'maluhu. Ada yang makruh digunakan, ada yang tidak makruh digunakan. Yang makruh digunakan air musyammas. Yang tidak makruh digunakan selain daripada air musyammas. Kemudian ma'un tahir kita bahagi juga kepada dua juga, iaitu mutaghayyir dengan musta'mal. Mutaghayyir dengan musta'mal. Mutaghayyir di sini iaitu mutaghayyir taghayyuran fahishan, iaitu perubahan air yang berubah sebagai perubahan yang keji. Apa maksud perubahan yang keji? Perubahan yang keji iaitu perubahan yang mana kita tak panggil lagi air itu ma'. Kita dah tak sebut dah air. Maksudnya kita sebut dengan nama yang lain. Syai, bitikh, asir. Nah, kita tak sebut dah air. Sebab orang Arab bila dia sebut air dengan itlaq tanpa ada kait, maksudnya air inilah, air biasa ni. Air ma'un tahur ni. Baik. Jadi ada dua, iaitu al-mutaghayyir dan juga air musta'mal. Kemudian kisim yang ketiga iaitu ma'un najis. Air najis. Air najis selain daripada ma'un tahur dan selain daripada ma'un tahir. Dan ma'un najis ni terbahagi pula kepada dua, iaitu pada air yang sedikit dan juga pada air yang banyak. Terbagikan juga pada dua, fil ma'il qalil hingga fil ma'il kathir. Jadi ada dua keadaan lah. Ada dua keadaan. Kita akan perbahasan kita berkaitan dengan perkara tersebut. Jadi air ada dua. Air terbahagi kepada dua. Al-ma' terbahagi kepada dua, qalil dan juga kathir. Dalam mazhab kita bahagikan air sedikit dan juga air banyak. Maklumlah, air itu pun kita dah sebut al-ma' ada dua bahagian, al-qalil dengan al-kathir. Al-qalil madunal kullatain, al-kathir kullatan fa aksar. Boleh kan? Itu mudah. Kita dah tulis dah sebelum ni. Al-ma' ada dua, sama ada qalil ataupun kathir. Qalil ma duna al-kullatain, kathir kullatani aksar. Air yang sedikit, air yang kurang daripada 2 kolah. Air yang banyak, air yang sampai 2 kolah dan lebih.
Cuma dalam dalam kiraan liter dia anda tak ingat, dalam 200, ada yang tak 200, ada 207 bilangan ukuran dengan liter. Baik. Adapun ukuran 2 kolah dia, mana dalam kitab disebut sama ada bekas tu petak ataupun bekas tu bulat. Kalau bekas tu petak, maka dia punya panjang dia punya lebar dia dan dia punya dalam dia rubuk 1 zirah wa rubuk. Zirah wa rubuk, ardon, tulan dan juga umqan. Dia punya lebar dia, panjang dia dan juga dia punya dalam. Jadi kalau ada satu bekas yang panjang dia macam tu, yang ni kalau satu hasta ni 50 cm, jadi rubuk berapa? Rubuk apa? Katalah kita ambil lebih sikit, ihtiyatan, dengan kita punya hasta ni. Kita ambil satu hasta setengah. Jadi 75 cm. Jadi 75 cm ada dia punya lebar, kemudian dia punya panjang dan juga dia punya dalam, maka itu dipanggil sebagai 2 kolah. Cukup air itu 2 kolah. Jadi ada kurang daripada tu tak sampai 2 kolah. Jadi ada hukum ni lah, hukum air yang sedikit dan juga hukum air yang banyak. Jadi di sini nak sebut tentang hukum air yang sedikit. Faslun fima yunajisul ma. Lepas tu disebut wayan yusul ma'ul qalil. Ni sebab tu kita sebut dulu tentang pembahagian air. Baik, dia kata wayan yusul ma'ul qalilu wa ghairuhu minal ma'i'at. Dan jadi najis air yang sedikit dan selainnya, selain daripada air yang sedikit. Apa dia selain daripada air yang sedikit? Min lil bayan, minal ma'i'at. Maknanya air yang sedikit dan cecair-cecair selain daripada air. Hukum dia sama. Banyak macam mana pun hukum dia hukum air yang sedikit. Hukum cecair-cecair selain daripada air, hukum dia hukum air yang sedikit walaupun dia banyak. Walaupun lebih daripada 2 kolah. Tak kira susu ke, minyak ke, asal ke, hukum dia hukum air yang sedikit. Dia jadi najis dengan sebab apa? Wa yanjusul ma'ul qalilu wa ghairuhu minal ma'i'at bi wuqu'in najasati fihi. Dengan jatuh najis ke dalamnya. Mujarrad mulaqah, semata-mata bertemu najis dengan ma'ik ataupun air yang sedikit tadi, maka air yang sedikit tadi ataupun cecair tadi dia jadi najis. Kita kata jadi mutanajis. Air itu jadi air mutanajis. Baik. Dalam Safinah sebut apa? Al-ma'u qalilun wa kathir. Atau fal qalilu ma dunal kullatain wa kathir wal kathir kullatani fa aksar. Dia kata air itu sedikit dan juga banyak. Ada dua. Jadi disebut fal qalilu ma dunal kullatain. Air yang sedikit, air yang kurang daripada 2 kolah, wal kathir kullatani fa aksar. Air yang banyak, air yang sampai 2 kolah dan lebih. Lepas tu disebut hukum dia. Wal qalilu yatanajjasu bi wuqu'in najasati fihi wa illam yataghayyar. Dan air yang sedikit jadi najis dengan sebab jatuh najis dalam dia walaupun tidak berubah. Samalah sini pun wa yanjusul ma'ul qalil wa ghairuhu minal ma'i'at bi wuqu'in najasati fihi sawa'un ghayyarathu am lam tughayyirhu. Sama ada ghayyarathu yakni an-najasah tu, sama ada najis tadi mengubah air tersebut, yakni mengubah sifat dia. Sifat dia maklumlah, iaitu bau, warna dan rasa. Yang maksud dengan sifat iaitu bau, warna dan rasa. Adapun panas, sejuk, itu tak kira. Itu sifat juga, tapi bukan tu yang dimaksudkan. Dia sebut sifat air iaitu bau, warna dan rasa. Sawa'un ghayyarathu, sama ada najis tadi mengubah sifat air tersebut, am lam tughayyiru ataupun tidak. Jatuh, kita kata air kencing setitik ya, jatuh dalam air yang kurang daripada 2 kolah. Ataupun jatuh dalam cecair selain daripada air, maka air itu jadi air mutanajis.
Kemudian dia kata wa yu'fa 'anil yasir minasy'arin najis. Maknanya di sana di sekarang ni dia nak bagi tahu ada benda-benda yang dimaafkan. Ada benda-benda yang dimaafkan. Dia najis. Benda tu najis, tapi sedikitnya dimaafkan. Sedikitnya dimaafkan. Wa yu'fa 'anil yasir minasy'arin najis. Jadi bulu-bulu, contohnya bulu-bulu binatang yang tidak boleh dimakan. Dalam mazhab kita hukum dia najis. Jadi bila bulu-bulu tersebut jatuh dalam air yang kurang daripada 2 kolah, maka sedikit dimaafkan. Sedikit banyak mana? Apa ni disebut dalam kitab 3 dan kurang. 3 dan kurang. Jadi kalau katalah bulu-bulu ni jatuh dalam air, tengoklah sedikit ke banyak. Jadi kalau lebih daripada bilangan tu maka dikira banyak, maka tidak dimaafkan. Tapi kalau sedikit, dimaafkan. Wa yu'fa 'anil yasir minasy'arin najis wa 'anil maitah. Yani wa yu'fa 'anil maitah allati la nafsa laha sa'ilatun. Dan dimaafkan juga daripada bangkai. Bangkai yang tiada baginya darah yang mengalir. Sama ada dia tidak ada darah langsung, ataupun dia ada darah, tapi darah dia terlalu sedikit, tidak mengalir. Tidak mengalir. Nas datang pada masalah zubab. Nas datang pada masalah zubab, yang mana apa ni Nabi sebut dalam satu hadis, apa ni idza waqa'a dzubab fi ina'i hadikum falyaghmisu. Nabi suruh rendam dia. Apabila jatuh apa ni zubab, apa lalat di dalam bekas apa ni seorang daripada kamu, maka hendaklah dia celup. Falyaghmisu. Maka hendaklah dia celup. Sebab apa? Nabi sebut ada illah dia. Nabi sebut illah dia, sungguhnya pada salah satu daripada sayap dia tu ada racun, dan salah satu lagi ada penawar dia. Jadi nak bagi lawan balik. Nak bagi lawan balik racun tersebut. Jadi dikiaskan masalah lalat ni dengan apa ni binatang-binatang yang lain yang tidak ada baginya darah yang mengalir. Dalam mazhab kita dia dimaafkan pada air. Dalam mazhab kita dimaafkan pada air. Adapun jumhur tak. Jumhur tidak. Mazhab kita dia dikira sebagai bangkai. Contohnya lalat yang mati, dia hidup tak apalah, hidup dia tu suci, tapi bila dia mati dia jadi bangkai, dia jadi najis. Contohnya semut, nyamuk. Dia dimaafkan, yang kita sebut ada al-ma'fuwat, ada yang ma'fu fil ma' faqat. Ingat lagi tak? Ada yang dimaafkan di dalam air sahaja. Ada yang ma'fu fil badan ataupun pakaian. Ada yang ma'fu fil ma' dan juga fil badan. Dua-dua sekali. Masalah binatang ni dia dimaafkan pada air. Jadi katalah apa ni dia tu semayang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, tengok ada lalat ataupun ada nyamuk. Ataupun dia tampak nyamuk, ada darah sedikit tu dimaafkan. Tapi apa ni bangkai nyamuk tu masih ada di muka dia. Hak bangkai tu tak dimaafkan. Hak bangkai tu tidak dimaafkan. Itu pendapat yang muktamad macam tu. Wa 'anil maitati allati la nafsa laha sa'ilatun. Wan najasati allati la yudrikuha at-taraf. Wan najasati allati la yudrikuha at-tarfu. Dan dimaafkan juga wa yu'fa 'anin najasah allati la yudrikuha at-tarfu. Dimaafkan daripada najis-najis yang tidak dapat dilihat oleh mata yang mu'tadil. Dia ikut mata yang mu'tadil, yang pertengahan. Kalau mata yang teruk tu pun tak dikira juga, dan mata yang terlampau tajam pun tidak dikira. Mata yang terlampau tajam pun tidak dikira. Macam cerita kita ngaji nahwu itu, hak perempuan tu dia hadatul basar. Dia boleh kira burung, sekumpulan burung terbang tu dia boleh kira. Dan kiraan itu betul, bila orang dapat tangkap burung tu masuk dalam jaring. Lepas tu kira-kira betul macam mana perempuan tu kira. Dia ni dia punya pandangan dia tu tajam.
Dia tu tak kira lah. Benda yang orang lain tak nampak, dia nampak. Itu tidak dikira. Dia ikut pandangan mata yang pertengahan. Di sini kadang-kadang orang tanya macam apa ni kencing, kadang-kadang ada rasa kata apa ni mengecek dan sebagainya tu. Dia tengok dia masuk dalam masalah ni. Adakah dinampak oleh mata yang pertengahan ataupun tidak? Mata tak dinampak oleh mata yang pertengahan, maka dimaafkan. Wa manfadhit tayri wal fa'ri, dan juga manfadh. Manfadh ni tempat saluran keluar najis burung dan juga fa'ar, tikus bila dia jatuh dalam air. Jadi bila dia jatuh dalam air kan ada bekas-bekas pada kencing apa semua tu, dia bukan macam manusia. Manusia ni Allah Taala muliakan, kita ni basuh apa semua. Dan kita basuh dengan tangan. Ada tangan kiri untuk benda-benda yang kotor, dan tangan kanan benda-benda yang mulia. Jadi kita basuh dengan tangan kiri. Ini satu kemuliaan Allah Taala bagi pada manusia. Walaqad karramna bani Adam. Adapun kucing, binatang-binatang lain ni pun basuh macam mana? Pun basuh punggung dia macam mana? Jilat. Dengan lidah. Dengan lidah. Hak tu lah dia makan. Hak tu lah dia bersih dia punya punggung dia. Hak tu lah dia bersih kemaluan dia semua. Dia mandi pun hak tu juga. Ini Allah Ta'ala muliakan bani. Kemuliaan Allah Ta'ala bagi pada kita. Jadi sedikit dia tu dimaafkan. Manfas tair dimaafkan. Bila dia jatuh ke dalam air. Begitu juga kata ulama, apa yang ada di kaki-kaki dia. Ada di kaki dan tangan dia. Ada sedikit tu dimaafkan. Di sini sebut wa manfadhi ghairil adami katair wal fa'ri idza waqa'a fil ma' bi syarti alla tutra'a 'alal manfadhi najasatun ajnabiyah. Dengan syarat tidak dicampak ke atas manfas saluran keluar najis dia tu najasah yang lain. Najasah yang lain daripada najasah dia. Fayu'fa amma 'ala manfadhihi min najasah. Maka dimaafkan apa yang najasah-najasah yang masih ada berbaki dekat manfas saluran dia tu. Walau kana al-ma'u qalilan. Walaupun air itu sedikit. Qala fi Busyra Karim bal qala jam'un, adalah berkata sekumpulan sebagian daripada ulama, al-manfad laisa qaidan. Manfad itu tidak jadi kaid. Bal misluhu ma ala nahwi rijlihi wa famihi. Seumpama tu jugalah apa yang ada di kaki dia dan juga mulut dia. Cuma kadang kita je nafsu kita tak lalu. Bila kita nampak tahu kata ada masalah senomat tikui masuk dalam air ke apa, kita tak berani guna dah. Dan juga dari segi kadang-kadang dari segi kesihatan. Tak penyakit tu apa tau, tikui. Kencing tikui. Wa manfadhi tayri wal fa'ri. Mana dia? Kemudian wa an yasirin min ghubaris sirjin. Wa an yasirin min ghubaris sirjin, dan dimaafkan juga sedikit daripada ghubar sirjin. Ghubar sirjin rausul hayawan yang dah bercampur dengan raus ni najis hayawan yang dah bercampur dengan tanah tu. Lepas tu ghubar dia tu. Ghubar yang kena kita tu kan binatang dia kencing, dia berak, jadi jatuh ke tanah sebagainya, jadi ghubar. Daripada itu dipanggil sirjin.
dan gubar dia tu dimaafkan sedikit. Wal yasir min gubari sirjin wa su'ril hirrah allati akalat najasatan thumma ghabat zamanan wahtumila wuluquha fi kullataini minal ma'. Dan dimaafkan juga daripada su'ril hirrah. Su'ril hirrah ni bekas lebihan minuman yang diminum oleh kucing. Kucing, contohnya kita ada satu bekas bejana, terletak kat luar contohnya, satu bekas, lepas tu kucing minum. Kucing minum air tersebut. Itu dipanggil su'ul hirrah. Yang mana su'ul hirrah, yang mana hirrah tersebut, kucing tersebut, allati akalat najasatan, dia makan najis tadi. Dia nampak dia makan lipah. Dia duduk main lipah, lepas tu dia makan. Lapar sangat. Setengah-setengahnya dia main, setengahnya dia makan. Ataupun dia makan binatang lain, dia tangkap burung. Ini burung tu mati. Burung tu bukan mati dengan jalan sembelih. Makan burung tersebut. Jadi mulut dia sekarang ni mutanajis. Mulut dia sekarang mutanajis. Lepas tu dia minum dalam air yang sedikit. Dia minum dalam air yang kurang dari 2 kolah. 2 kolah tak ada masalah sebab sekarang ni perbahasan kita pada air yang 2 kolah. Wa su'ril hirrah allati akalat najasatan, tapi kucing ni dia akalat najasatan, dia makan najis, summa ghabat. Kemudian dia hilang. Dia hilang daripada pandangan mata kita satu masa, wahtumila, dan ada ihtimal, ada kemungkinan wuluquha, dia dah minum dah di dalam air yang 2 kolah. Ihtimal dia dah wuluquha, al-wuluq ni dia minum dengan taraf lisan. Dalam hadis tahuru ina'i ahadikum idza balagha fihi al-kalb. Kalimah walagha. Ini dia makan, dia minum dengan taraf lisan, macam kucing duk minum tu lah. Anjing duk minum tu. Baik. Jadi ada ihtimal kucing tadi minum di air yang 2 kolah. Ada ihtimal kucing tu minum di air yang 2 kolah. Jadi bila dia minum air yang 2 kolah, maka lisan dia tadi yang asalnya mutanajis, sekarang ni jadi tahir dah. Jadi tahir dah. Sebab dah terbasuh dah. Faham tak? Sebab dah terbasuh. Ataupun kita pergi basuh. Ataupun kita yang pergi basuh. Jadi su'rul hirah tu bekas minuman, lebihan minuman air tu yang kurang dari 2 kolah tu. Jadi kita nampak dah tadi ada kucing rumah kita ni makan lipah ataupun makan binatang-binatang lain lah, najis. Lepas tu dia hilang dari pandangan mata kita satu masa yang ada ihtimal masa tersebut dia minum dalam air yang 2 kolah. Dia minum dalam air yang 2 kolah. Lepas tu dia minum air dalam bekas tu yang kita sediakan tu. Jadi air tu kita tak hukumkan dia najis. Dia faham kan? Faham lagi? Sekarang ni kita ada bekas sekali lagi. Kita ada bekas. Dia terletak untuk kucing kita ni minum. Lepas tu tadi dia makan binatang yang dia makan najis. Dia makan burung, dia makan lipah ke apa ke, bangkai semua tu. Lepas tu dia hilang, dia tak minum lagi dalam ni. Lainlah kita nampak dia makan bangkai tu, lepas tu dia minum. Yang tu memang kita yakin dah air tu jadi mutanajis. Ni kita cakap masalah kucing tu dah hilang dari pandangan mata kita satu masa yang kemungkinan dia minum di air yang 2 kolah. Lepas tu dia minum pula air tu, maka air tu kita tak ukur mutanajis. Dia faham? Wa yu'fa an su'ril hirrah allati akalat najasatan thumma ghabat. Kemudian dia ghabat zamanan wahtumila wulughuha fi kullataini minal ma'. Kata Syekh Muhammad, Syekh Said Murad, guru dia Syekh Said Murad. Salah nama dia. Dia ada malhaz tarbawi daripada sini. Dia kata macam tu jugalah manusia ni, kalau seorang manusia tu dia pernah buat maksiat, kemudian dia hilang daripada pandangan mata kamu, yang ada satu kemungkinan dia boleh bertaubat daripada maksiat dia lakukan, maka bila dia datang, janganlah kamu pandang dia dengan dia tu sebagai najis, dengan pandangan najis, maknanya dia tu kotor. Sebab ada kemungkinan dia dah bertaubat dah dalam masa tersebut. Tu antara nak kita jaga diri lah. Nak jaga diri macam seperti mana kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Bidayatul Hidayah. Dalam Bidayatul Hidayah sebenarnya dia sebut, nak tak ingat dia punya lafaz dia, tapi cuma dia ajak untuk
maknanya kita rasa diri kita ni yang paling teruk lah. Bila nampak apa ni orang tua, kita rasa dia tu mungkin lebih banyak ibadat daripada aku dia buat. Tengok budak-budak, kita rasa dia ni tak ada dosa, aku ni banyak dosa. Jadi semuanya dia nampak dia yang kurang. Dia akan nampak dia yang kurang. Tu nak jaga diri dia dan nak jaga hati dia. Kadang-kadang bila kita buat, kadang-kadang bila orang suka buat tu amalan ni, atau setengah-setengah orang yang duk ikut apa ni buat kerja amal, ataupun kadang-kadang mengaji, jadi dia rasa orang lain tak buat. Dia rasa orang tak mengaji, hak beramal dia rasa orang tak beramal. Jadi macam-macam dia akan timbul, sebab benda tu satu kelebihan. Sebab tu mengaji ni, ilmu ni satu kelebihan. Jadi bila orang ada ilmu, maka dia akan rasa orang lain rendah. Akan timbulnya sifat apa ni, kadang ada timbul sifat ujub, dia perasan, kata dia pandai, ataupun dia takabur, dia sombong. Sebab tu satu kelebihan. Sama agak harta. Harta tu kelebihan yang Allah Ta'ala bagi. Sebab tu kadang-kadang orang ada harta ni dia sombong. Begitu juga orang ada ilmu. Kadang sombong sebab ilmu satu kelebihan. Jadi sebab tu nak jaga diri kita tu. Nak tawaduk. Tengok orang ni pun walaupun kita ada kelebihan rasa jahil. Tu orang babo-babo tok guru duk ajak tu. Biar boleh tapi rasa tak boleh. Tapi kadang-kadang pun kita kena sedapkan jugalah. Kadang-kadang bila semua dah tak mau mengajak, jadi payah juga. Dia boleh tapi dah, sebab dia rasa dia tak boleh tu, dia kena hang kata hang boleh. Nak terangkan juga kat dia. Ada alim yang dia tak tahu dia alim, maka kena bagi tahu dia. Ada orang macam tu. Ada orang alim dan dia tahu dia alim, maka ambil istifadah daripada dia. Baik. Kemudian berkenaan dengan, kita ke belakang sikit, berkenaan dengan bangkai yang tidak ada baginya darah mengalir. Di sini yang nak lupa sebut tadi, ada disebut sini 3 syarat. Kita baca sini jelah. Wa yu'fa aidan anil maitati allati la nafsa lahu laha sa'ilatun. Tapi dengan tiga syarat. Dengan 3 syarat. Yang pertamanya, bangkai tadi jatuh dalam air dengan sendiri. Contohnya ada air sekarang ni kurang daripada 2 kolah. Lepas tu ada lalat ataupun ada binatang-binatang lain lah. Jadi air ni sekarang ni kita kata dalam mazhab kita Syafi'i, binatang tadi kecil-kecil tu, serangga-serangga tu kau dia bangkai. Dia punya bangkai dia tu najis. Jadi bila jatuh dalam ni, baik dia jatuh sendiri ke kita yang campak? Kita nak hukum air ni bersih ke tidak, kita tanya dululah. Air ni bangkai tadi, serangga tadi jatuh sendiri ke kita campak? Kita kata jatuh sendiri. Jatuh sendiri tak apa. Cukup ada 1 syarat. Sebab kalau kita yang campak, maka dia jadi mutanajis. Contohnya kita lalat bangkai tu kita dicampak dalam air. Air tu jadi mutanajis sebab kita yang campak. Dia jatuh sendiri. Yang pertama, antaqa'al maitatu binafsiha. Yang kedua, antamuta fil ma'. Dia mati di dalam air. Dia mati di dalam air. Dan yang ketiga, alla tughayyirahu, bangkai tadi tidak mengubah air tersebut. Kalau bangkai itu terlampau banyak dan dia mengubah air tersebut, maka air itu juga tidak lagi jadi mutanajis juga, tidak dimaafkan lagi. Contohnya cakap Sudan ni ataupun kat Malaysia, kalau setengah-setengah tempat kat dia punya lampu tu banyak binatang. Tu letak air kat bawah dia. Kan dah ada jatuh, ada air bawah dia, lepas tu binatang-binatang tu jatuh dalam tu. Banyak. Sampai berubah air. Waktu ni tak dimaafkan. Waktu ni tidak dimaafkan. Lepas tu disebut bawah ni, wa qaddarul maitah allati la damalaha sa'ilun bima kana fi hajmil wazarah famadun. Dan ditakdirkan, kata para fuqaha, ditakdirkan bangkai yang tiada baginya darah mengalir tu, iaitu bangkai-bangkai serangga yang besar dia tu besar cicak.
Besar cicak dan apa yang kurang. Lepas tu kata wa yudhammu syadzul jins minha ila aslihi. Dan kita kita masukkan maknanya jenis-jenis binatang ni tapi dia syadz. Dia ni jenis, contohnya dia ni jenis semut. Dia ni jenis memang jenis spesies semut. Tapi cuma dia syadz. Semut-semut lain kecil tapi dia besar. Dia kata kat sini falau zaharat lana namlatun hajmuha ka hajmil hirrah. Kalau ada zahir bagi kita namlah semut yang mana dia punya besar dia tu besar kucing. Maka fa hukmuha fil wuqu' fil ma'i ka hukmi asliha. Maka dia nak nak hukum dia ni bila dia jatuh dalam bangkai, dia jatuh dalam air yang sedikit, hukum dia macam mana? Maka hukum pada asal dia. Asal dia hak kecil itulah. Tak ada darah yang mengalir. Kemudian kita baca sikit lagi sini faedah ni. Qala fi busyra karim wala yadurru tarhu rihin wa bahimah. Sini ada khilaf masalah ada yang kata dia mesti mati sendiri. Mesti mati sendiri. Ada mesti mati sendiri ataupun dia tu jatuh disebabkan angin tolak. Angin tolak. Contohnya ada air kat bawah ni, bangkai atas ni, lepas tu ada angin tolak, maka jatuh dalam air tersebut. Ataupun binatang, bahimah, binatang ambil letak dalam air ke. Wa kadza ghairu mumayyiz inda khatib. Di sini khilaf. Masalah kalau budak-budak dia tak ghairu mumayyiz. Dia ambil nyamak ataupun dia ambil semut ke, dia ambil lalat ke, dia buang dalam air. Di sini khilaf. Di sisi khatib pun sama juga, dimaafkan. La yadur. Maksudnya air itu tak jadi mutanajis. Zada fi syarh at-tanbih annahu la yadurru tarhuha bila qasdin. Bal la yadurru tarhu mutlaqan innal bulqini. Bal al-maitatul mazkurah tahiratun inna jam'in. Itulah jumhur tahirah. Jumhur serangga-serangga ni yang tidak ada darah yang mengalir ni hukum dia suci. Ni kita bahaskan dalam mazhab kita Syafi'i. Itu disebut macam ni. Dzali fi syaritai annahu la yadur tarha bila qasdin bal la yadur tarhu mutlaqan indal bulkini. Bal al-maitah al-mazkurah tahirun inna jam'in. Wa yu'khadhu min zalika annahu law naza'a al-maitah bi usbu'ihi aw bi udin lam yatanajjas usbu'uhu 'ala al-mu'tamad. Ini antara yang dua nak iskal lah. Nak iskal, lepas tu nak tanya Syekh Muhammad dan nak jumpa Al-Mughni. Memang Al-Mughni ada. Sebab bila kita benda tu dimaafkan dalam air, lepas tu kita nak ambil, guna tangan. Jadi macam mana tangan kita tu? Itu yang benda yang nak tanya-tanya lah. Dia nak tengok dia punya nas dia, boleh pergi ke cari Pani Mughni, tengok. Mungkin kita di situ kita akan dapat tengok perbahasan-perbahasan yang lebih luas disebut oleh Imam Al-Khatib rahimahullah. Kemudian selepas habis Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, habis air yang sedikit, dia mula nak bicarakan air yang banyak. Tengok apa ni kitab ni, dia mulakan dengan maqasid. Kita sebut ada maqasidut taharah, ada wasailu at-taharah. Jadi maqasidut taharah ada 4, wasail ada 4. Jadi maqasidut taharah al-wudu, dah lepas dah. Lepas tu al-ghuslu. Dia mula pula dengan usul mandi. Jadi dalam mandi ni disebut syarat-syarat mandi, lepas tu dia masuk dalam tu wasail. Dibahaskan dalam tu wasail at-taharah. Ni kita duk bincang wasail taharah, iaitu air. Nanti kita masuk pula tayamum.
iaitu apa ni wasana sanawat maqasid yang ketiga. Lepas tu di situ juga kita akan bahagikan bab at-turab, wasail wasail yang kedua. Dia kata wa idza kana al-ma'u kullataini faslun fi hukmil ma' idza waqa'at fihi najasatun. Dia kata wa idza kana al-ma'u kullatain, dan apabila air itu adalah dua kolah. Apabila air itu dua kolah, wa waqa'at fihi najasatun. Jumhur membagikan air sedikit dan banyak. Jumhur iaitu mazhab Hanafi, mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i, dia membagikan air kepada dua. Cuma qadar dua kolah tu, hak tu jadi perselisihan pula. Mau tiga-tiga mazhab ni selain daripada Maliki, dia membahagikan air kepada dua, air sedikit dan juga air banyak. Hadis Nabi sebut idza balaqal ma'u kullatain lam yahmilil al-khabas. Apabila air itu sampai dua kolah, maka hadis tu tak menanggung khabas, tak menanggung najis. Maka faham dia mafhum mukhalafah dia, bila kurang daripada dua kolah dia menanggung najis. Jadi di sini nak sebut tentang air yang dua kolah. Wa idza kana al-ma'u kullatain wa waqa'at fihi najasatun, dan jatuh di dalam air tersebut najis. Dia kata apa? Lam fala yanjusu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu taghayyuran kathiran aw yasiran. Baik. Masalah Sayyidina Ahmad. Jadi di sini dia kata air tersebut yang jatuh najis tu, air yang banyak tu, dia tidak jadi najis kecuali apabila berubah sifat. Salah satu daripada tiga sifat dia. Kita sebut sifat tadi iaitu bau, warna dan juga rasa. Bau, warna dan juga rasa. Ta'am, rasa, laun, warna, rih, bau. Kecuali apabila berubah rasa dia atau warna dia atau bahu dia. Perubahan tu sebagai perubahan kathiran, taghayyuran kathiran au yasiran, apa sedikit. Air yang sedikit semata-mata jatuh najis, maka jadi mutanajis. Air yang banyak disyarat berubah sedikit ataupun banyak. Jadi dalam masalah air, mazhab Maliki mudah. Dalam masalah air, mazhab Maliki mudah. Nak Syafi'i ni agak ni sikitlah, ada banyak ihtiyat, berjaga-jaga. Tengok. Fala yanjusu illa idza taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu taghayyuran kathiran aw yasiran. Kemudian dia kata wa idza zala. Tengok sini. Dia tak bawa hadis tu. Tak apalah. Sebenarnya dia bawa datang idza kana al-ma'u kullatain lam yahmilil khabas wa fi riwayah lam yunajjishu syai'un. Al-ma'u apa hadis tu dalam Bulughul Maram, al-ma'u tahur ataupun tahur lam yunajjishu syai'. Air itu suci dan dia tidak menajiskan akan sesuatu. Jadi mazhab Malik dia ambil hadis ni lah. Ambil daripada hadis ni. Air itu suci, dia tidak menajiskan oleh sesuatu, kecuali apabila ada hadis yang lain, apabila berubah illa idza ghalaba alaihi, dia punya bau, warna dan ataupun bau, warna ataupun rasa. Bau ataupun warna ataupun rasa. Jadi di sisi mazhab Maliki dia kena berubah. Jadi kalau jatuh najis yang sedikit tapi tak berubah, fi muskilah.
Tapi muskilah. Adapun kita tak, mereka ambil ada juga mereka punya dalil dia. Apa dia? Nabi SAW kisah Arabi. Kisah Arabi yang kencing di masjid. Kata apa ni, datang Arabi, dia fabala fi taifatil masjid. Dalam hadis, dia kencing di satu sudut masjid. Lepas tu sahabat-sahabat ni pakat, ada yang jerit dalam riwayat apa ni, fasaha alaihin nas. Ni sahabat-sahabat ni dah jerit kat dia. Ada yang bangun nak pergi ke dia. Tu Nabi kata, biar dia. Maknanya jangan potong kencing dia. Jangan potong kencing dia. Tu ni nak ajak. Sebab di sini ada dua mafsadah. Kencing kat masjid tu satu mafsadah. Tapi kalau dihalang tu dia akan lari, orang nak pergi meluru ke dia akan lari, agak kotak lagi masjid tak? Akan banyak tak tempat lagi najasah. Banyak lagi tempat yang jadi najis. Jadi di situ Nabi nak ajak, di sinilah ulama ambil salah satunya. Maka apabila bertembung dua mafsadah, satu mafsadah besar, satu mafsadah kecil, maka diambil mafsadah yang kecil. Diambil mafsadah yang kecil itulah, dilakukan mafsadah yang kecil. Jadi Nabi kata biar bagi dia kencing dulu, biar habis. Kalau tak, satu pun jadi mudarat dia. Kok dia nak berhenti kencing ke secara tiba-tiba, ataupun tak ada nak sempat habis, tak ada nak berhenti, dia dah lari dah habis kencing itu ni. Jadi macam itulah bila tengok kucing kencing ke apa ke, jangan takutkan dia. Dia takutkan dia lari sekali dengan air kencing tu. Dia biar dulu dia kencing apa semua, ambil dia senyap-senyap, jangan bagi dia takut. Betul bersihkan. Cuma tak bolehlah kita nak cakap dia macam Nabi cakap dekat Arabi tu, dia kata tempat ni la yasluhu apa ni untuk kencing apa semua berak, apa masjid ni untuk zikrullah dan sebagainya. Kucing tak boleh buat yang tu. Sebab dah lah. Jadi dalam hadis tu Nabi suruh apa? Nabi ajak sahabat suruh ambil timba yang penuh air, Nabi suruh tuang. Nabi suruh tuang. Ambil timba penuh air, ni tanah, dulu tanah. Ni Nabi suruh tuang. Di sini depa ambil, maknanya kalau ada sedikit najis tak ada masalah. Faham tak? Kalau sedikit najis, air tu air sedikit. Jadi mazhab Maliki tak ada lah kata air sedikit apa, tapi maknanya kalau air tu dengan sedikit, sebabkan sedikit najis, maka tidak menjadi masalah. Dalil dia satu, Nabi suruh tuang air pada baul Arabi tu. Dah kalau jadi najis, buat apa Nabi suruh tuang? Maka lagi jadi najis lah. Nak jawab yang mana pula? Ini dalam mazhab kita Syafi'i, dia bezakan air yang warid dengan air yang maurud. Sama ada warid atas najasah, contohnya anak ada pakaian, kata hani ke ataupun pen ni ke ada kena najis, lepas tu anak tuang, air itu lalu ke atas najis, itu air itu warid ala najasah, dia lalu atas najis. Beza dengan najis lalu atas air. Ni air kita letak najis, tuang dalam tu, ada beza. Kan bab rusalah kita dah bahas kan tentang tu. Jadi di sini ya, kalau orang basuh, mesin basuh ke, lepas tu dia letak air dulu, lahat manual, lepas tu baru dia tuang, dia letak baju. Jadi sekarang ni kalau baju tak ada najis, baju najis yang warid alal mak, bukan mak warid ala najasah. Boleh faham kan? Sekarang ni kita kata ni mesin basuh, lepas tu dah penuh dah air tu, lepas tu baru kita letak baju. Jadi sekarang ni baju tu yang masuk, yang lalu, yang warid atas air. Berbeza kalau kita letak baju dulu, lepas tu baru datang air. Boleh faham kan? Jadi macam itulah masalah Sayyidina Muhammad, masalah baul Arabi tadi. Dia dah kencing, jadi Nabi suruh tuang. Jadi waktu dia tuang tu, air tu warid, air yang datang ke atas najis. Faham? Sebab tu dalam masalah lain antara istidlal Syafi'iyah, masalah jilatan anjing. Masalah jilatan anjing, Nabi kata tahuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalb an yaghsilahu sab'a marrat. Dia kata suci inak bekas seorang daripada kamu apabila anjing minum.
Dia minum daripada bekas tersebut, dia basuh 7 kali. Satu dengan air tanah. Sebab apa jadi najis? Sebab di sini najis warid. Faham tak? Sebab dia minum kan? Ni, lepas tu dia minum, dia punya dengan lidah dia, maka najis kena pada air. Bukan air kena pada najis. Bukan air yang melalui pada najis. Di situ dalam mazhab Syafi'i dia bezakan warid dengan maurud. Itu antara tempat ambil dia lah. Antaranya juga hadis Nabi iza staiqadha ahadukum min naumihi maka fala yaghmis yadahu fil ina qabla an yaghsilahu salasan. Apabila seorang daripada kamu tu bangun daripada tidur dia, maka jangan dia celup tangan dia dalam ina, dalam bekas air sebelum dia basuh tangan dia 3 kali. Sebab apa? Fa innahu la yadri aina batat yaduh. Sebab dia tak tahu malam tadi tangan dia ni duduk di mana. Malam tadi bermalam di mana. Boleh jadi dia sentuh kemaluan dia, ada asar-asar najis, kena jadi tangan dia bernajis. Lepas tu dia celup dalam air yang sedikit. Sebab apa tak bagi celup? Sebab ni air yang sedikit. Kalau dia celup, najis yang warid atas najasah. Faham kan? Bukannya air yang datang ke atas najis. Masing-masing ada tempat ambilan masing-masing. Ada mazhab ni ada ni, mazhab ni ada ni, ada wajah-wajah dia. Kemudian sini dia nak sebut pula, dia bagi tahu air 2 kolah jatuh najis, maka itu jadi mutanajis. Apabila berubah salah satu sifat dia, sama ada berubah tu banyak ataupun sedikit. Banyak tu memang dah sedikit pun bagi mudarat, banyak lagi lah bagi mudarat. Sekarang ni nak sebut tadi air yang tak 2 kolah tu berubah. Jadi macam mana kalau perubahan tu hilang? Fa idza zalat taghayyuru bi nafsihi aw bima'in tahura. Wa idza zalat taghayyuru bi nafsihi aw bima'in tahura. Dan apabila hilang perubahan tersebut, hilang dengan sendiri. Hilang dengan sendiri. Aw bima'in, ataupun hilang dengan air. Maksud hilang dengan air apa? Kita tambah air lagi. Maknanya disebut dengan mukatharah. Disebut dengan al-mukatharah. Maknanya kita perbanyakkan air itu sampai hilang perubahan tadi, perubahan pada air tersebut. Maka waktu itu tahura, ay tahural ma. Maknanya air ni, air yang berubah tadi jadi suci dengan dua cara. Dengan 2 cara, iaitu sama ada dengan dengan sebab bizawal at-taghayyur ataupun bil mukatharah. Air tadi jadi suci dengan sebab 2 perkara ni, iaitu sama dengan sebab hilang perubahan air itu. Contohnya air kolah masjid. Air kolah masjid. Wa sallallahu alaihi Muhammad, ada bangkai dalam tu, kita jumpa bangkai ayam. Bangkai ayam ke, bangkai apa-apa lah, bangkai ni. Dia mani-mani lemah. Mati. Jadi bangkai lah. Baik. Kemudian air tu berubah. Kita datang tengok, oh berubah. Nak basuh, tak ada, nak kena musafir. Kita pun keluarkan ayam tu, kita tutup, tak bagi orang pakai. Lepas tu kita musafir seminggu. Balik nanti nak basuh. Lepas tu kita dah balik dah seminggu musafir, buka-buka, tengok-tengok, tadi yang berubah air tu hilang dah perubahan tersebut. Tadi ada bau jadi busuk, hilang dah bau busuk tu. Waktu tu tahura, jadi suci. Tapi dengan syarat air tu banyaklah. Air banyak. Yang kedua, dia masukkan paip, dia buka air. Dia banyakkan air tu. Tadi air tu sikit, dia banyakkan sampai hilang perubahan tadi, maka air tu kembali suci. Bahkan air yang sedikit, air mutanajis yang sedikit, yang kurang 2 kolah, bila dihimpunkan sampai 2 kolah dan hilang perubahan tersebut, air itu jadi suci balik. Faham tak? Bismillah. Wala yatahuru idza zalat taghayyuru bimiskin
au za'faranin au jissin au turab. Baik, bagaimana pula kalau perubahan tadi itu hilang disebabkan misk, disebabkan kasturi, ataupun disebabkan kita letak za'faran, ataupun disebabkan kita letak jis. Jis ni apa? Putih-putih ni, semen putih ni, kapur, letak apa ni, kapur ke, ataupun letak turab. Di sini apa ni tak jadi suci. Ada masalah ni bila perubahan tu berubah disebabkan benda-benda ni ataupun seumpamanya, maka dia tidak jadi suci. Wala yatahuru idza zalat taghayyuru bimiskin au za'faranin au jissin au turab. Sebab apa? Sebab boleh jadi benda-benda ni dia menutup perubahan tadi. Perubahan tu masih ada. Perubahan tu masih ada. Sebab tu nak kalau kita nak bersihkan tangan yang kena najis, eloknya kita basuh dulu dengan air biasa. Lepas tu barulah nak guna sabun, mafi muskilah. Sebab boleh jadi najis, kesan najis tu masih ada. Sebenarnya tangan kita masih ada bau najis, tapi ditutup oleh bau sabun. Tak? Ditutup oleh bau sabun. Macam kadang-kadang orang mop, jenis-jenis orang yang apa ni, dia tak, masalah hukum najis ni dia tak tahu. Jadi dia tengok najis, dia lap najis, kadang ada bau lagi. Jadi dia ambil air sabun, dia mop. Dia tak alirkan air. Sedangkan cara nak hilangkan najis dengan alirkan air. Syarat dia mesti mengalir. Jadi sekarang ni jadi apa? Habis dia menajiskan banyak tempat lagi. Asalnya tempat sikit ya, dia dah lap dah tadi, tapi dia tak alirkan air mutlak. Lepas tu dia ambil air sabun bukan air mutlak, lepas tu dia lap. Jadi sepatutnya ada bau, tapi ditutup dengan bau sabun. Dia faham? Sama lah juga kalau masalah misk, bau. Boleh jadi bau perubahan tadi pada bau, tapi masukkan misk tu menutup bau najis tadi, bau perubahan tu. Ataupun za'faran, warna, ditutup warna. Ni contoh bagi warna. Jis pun sama juga warna, turab pun sama juga warna, dan boleh jadi bau sekali. Dan juga rasa. Baik. Faslun wan najasatu hiyal baulu wal ghaitu wal rausu wal qayhu wad damu wal qayhu wad damu wal qay'u wal khamru wan nabidhu wal muskiru wal kalbu wal khinziru wa far'u ahadihima wal maitatu wa sya'ruha wa rishuha wa jilduha wa jami'u ajza'iha wal madhyu wal wadyu wa maniyul kalbi wal khinzir walabanu ma la yu'kalu ghairal adami wa maitatul adami was samaki wal jaradi tahirat wal juz'ul munfasil min ghairil adami was samaki wal jarad najisun illa sya'ral ma'kul wa rishahu wa wabarahu wa sufahu wal miska wa nafijatahu. Wa sallallahu alaihi Muhammad. Jadi musannif rahimahullah sebut pada fasal ni yang baru ni tentang najis wan najasat. Jadi setengah pengarang bila dia masuk bab najis, maka dia terangkan apa makna najis lughatan dan juga istilahan. Maknanya dia takrifkan. Ini takrif pun kalau teman dalam ilmu mantik ada takrif bil had, ada takrif bil rasam, juga ada takrif bil apa tu lagi? Bil ad. Kalau sini bukan. Boleh? Mu'arrifun ala salasatin. Sana? Hadun wa rasmiyun wa lafziyun. Ada tiga. Ada ta'rif bil had, ada ta'rif bil rasam, ada ta'rif bil sebut apa dalam ni? Bil muradif, dengan perkataan muradif.
Contohnya apa makna apa ni Gordon Far, asad. Makna dia asad. Jadi dia mentakrifkan, memperkenalkan asad tu dengan memperkenalkan apa kalimah Gordon Far tu dengan kalimah asad. Sedangkan asad tu muradif, tapi dia menerangkan dengan muradif apa ni perkataan sama erti tapi yang lebih jelas. Itu salah satulah. Ataupun takrif dengan had, ataupun takrif dinamakan takrif rasam. Kalau dalam kitab-kitab buka apa ni banyak takrif-takrif, kebanyakannya takrif bil rasam. Takrif bil rasam ni bukan takrif yang hakikat benda tu, tapi dia takrifkan dengan apa ni secara ijmalnya dia takrifkan dengan apa ni ciri-ciri khas dia. Ciri-ciri khas benda yang nak bincangkan tu, yang disebut, yang nak ditakrifkan tu. Banyak dalam nahwu biasanya takrif bil rasam. Kalau siapa yang dengar baba pasal apa ni bila pi ke takrif tu, maka tengok Hasyiah bin Najjar maka akan disebut, ataupun Hasyiah Syekh apa ni syarah Syekh Khalid dia kata warasama, dia buat rasam. Itu takrif bil rasam lah tu. Dia takrifkan takrif dengan takrif bil rasam. Tapi ada juga takrif bil ad, dia takrif dengan bilang. Dan itu lebih mudah. Dalam bab najis ni lah. Takrif dengan bilang apa? Najis tu apa? Najis tu adalah apa ni darah, adalah nanah, adalah tai, air kencing, babi, apa ni anjing. Itu takrif bil ad. Dia takrif dengan bilangkan benda tu, benda-benda najis tu. Dan itulah yang dilakukan oleh Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sahibu zubat. Bab najasah dia datangkan baik-baik, dia kira terus najis-najis tu. Al-muskirul ma'i'u wal khinziru wal kalbu ma'far'aihima wasuru. Dia kira satu najis. Dalam ni dia bawa faqala al-muskirul ma'i'u wal khinziru. Al-muskir al-ma'i', perkara yang memabuk, benda yang memabukkan, yang berbentuk cecair, itu najis. Wal khinzir wal kalb ma'far'aihima, dan juga anak cucu dia. Wasur, sur ni apa dia? Ingat, wa maitatun, dan bangkai, ma'al inzam, dan tulang-tulang dia, wasya'a, dan bulu-bulu, wasuf, la ba'kulatun wala basyar, wa damu wal qa'i, semua tu disebut najis-najis, tapi dengan bilang satu per satu. Adapun dia punya takrif dia lughatan seperti mana kita sebut ni, syai'un mustakzar, sesuatu benda yang dibilang keji. Syai' mustakzar itu najasah pada lughah. Jadi taik telinga, taik gigi, taik hidung, taik kuku, semua tu kita panggil taik belakang tu, itu kita panggil najis, atau kita kata taik lah. Itu pada lughah. Sebab benda-benda tu mustakzar. Benda-benda tu mustakzar. Walaupun kita kata aku okey lah, biasa lah. Maknanya dengan dia punya najis dari taik hidung dia sendiri tak ada apa lah. Taik telinga dia tak ada masalah. Tapi cuba orang lain nak bagi orang tu punya dekat dia, mustakzar tak? Jadi mustakzar juga. Alhamdulillah. Jadi pada lughah Muhammad, najasah ni syai' mustakzar. Syai' mustakzar ataupun kullu mustakzar. Tiap-tiap yang dibilang keji maka dinamakan najis pada lughah. Jadi makna pada lughah ni umum. Adapun pada syarak mustakzarun yamna'u min sihhatis solah, ataupun kullu mustakzarin yamna'u min sihhatis solat. Tiap-tiap benda yang keji yang menghalang daripada sah solat. Yamna'u min sihhatis solat, yang menghalang daripada sahnya solat, haitsula murakhisa. Itu takrif an-najasah, seperti yang kita dah sebut dah sebelum ni. Iaitu kullu mustakzarin yamna'u min sihhati shalah haitsula murakhisa. Kullu mustakzarin yamna'u min sihhati shalah haitsula
murakhisa. Ini apa ni pada syarak. Itu tiap-tiap benda yang keji yang menghalang daripada sahnya solat. Jadi darah ada pada pakaian kita ataupun darah ada pada badan kita. Jadi darah tersebut menghalang daripada sah solat. Itu yang tak dimaafkanlah, sikit itu dimaafkan. Baik. Jadi kalau ada itu tak dimaafkan maka dia menghalang daripada sah solat. Haitsula murakhisa ai haitsula mujawwiza. Sekira-kira tidak ada perkara yang mengharuskan. Itu masalah orang yang hilang dua alat bersuci. Air tak ada, turab tak ada, dia dalam keadaan najis. Jadi dia semayang tak? Dia kena semayang tak? Dia tetap kena semayang. Waktu tu semayang dia sah tak? Kena untuk semayang dia sah. Cuma dia kena ulang balik. Siapa pun nak beli nak membeli ke, nak memasak air ke, boleh. Kita bagi 2 minit. Nak hilangkan mengantuk ke, nampak tadi dah. Kita bagi 2 minit. Ada nak buat air ke, nak membeli sahabat-sahabat punya jualan, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal aw azilla aw uzal aw azlima aw udlam aw ajala aw yujhala alayhi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Baik, kita sambung. Faslun wan najasatu hiyal baulu wal ghaitu wal rausu. Jadi pada fasal ni musannif rahimahullah nak sebutkan berkenaan dengan najis. Dan dia akan ikuti pula dengan cara-cara membasuh najis. Cara-cara membasuh najis. Jadi kita ada maqasidut taharah, salah satunya izalatu an-najasah. Kita ada al-wudu, maqasid yang pertama, lepas tu al-ghuslu, lepas tu at-tayammum, lepas tu izalatu an-najasah. Tayammum tak masuk lagi. Sekarang ni kita bincangkan najis dulu. Bab najis, selesai bab najis, izalatun najasah, lepas tu nanti barulah masuk bab tayammum. Cuma sebelum dia ceritakan bagaimana nak menyucikan najis, dia nak cerita dulu najis. Dia nak cerita dulu apa itu najis. Maknanya najis-najis ni ada macam-macam jenis. Maknanya ada 3 bahagian. Ada yang disebut sebagai najasah mughallazah, ada disebut sebagai najasah mukhaffafah, dan ada yang disebut sebagai najasah mutawassithah. Jadi ada 3. Jadi nak kenalkan dulu najis-najis ni, maka lepas kita kenal najis, baru kita tahu cara basuh najis-najis tersebut. Jadi mughallazah macam mana basuh dia, mutawassithah macam mana basuh dia, dan juga mukhaffafah macam mana basuh dia. Jadi di sini nak sebutkan najis-najis. Semua ni najis. Wan najasatu hiyal baul, air kencing. Wal ghaid, ini tai. Wal ghaid ni ini digunakan pada apa yang keluar daripada anak Adam. Ini ayutlak ala ma yakhruju minal adami. Diguna pakai, diitlakkan pada apa yang keluar daripada anak Adam, disebut al ghaid. Wal raus, raus ni pula yutlak ala ma yakhruju min ghairil adami. Apa yang keluar daripada selain daripada anak Adam, daripada manusia, maka disebut sebagai ar raus. Kita panggil tai jugalah, tai hayawan. Wal qaih, dan juga qaih, nanah. Waddam, darah. Wal qai, apa ni, muntah. Wal khamru, iaitu apa yang keluar daripada maidah. Apa yang kita makan, apa yang kita minum dah sampai kepada maidah, perut, lepas tu keluar balik, maka hukum ni hukum qai. Wal khamru, dan khamar, arak. Wan nabid, apa beza khamar dengan nabid? Khamar apa yang dibuat daripada inab. Ini ma yusna'u minal inab. Adapun nabid ma yusna'u min ghairil inab. Jadi selain apa yang dibuat daripada anggur, maka disebut sebagai khamar. Apa yang dibuat selain daripada anggur disebut sebagai nabid. Hukum samalah. Wal muskir, dan apa-apa yang memabukkan. Wal kalbu wal khinzir, anjing dan juga babi.
wa far'u ahadihima, dan cawangan anak cucu daripada anjing dan juga babi. Anak-anak anjing, anak-anak babi, ataupun anjing dan babi berkahwin, pembuat dua tu dapat anak pun sama juga hukum dia, hukum anjing ataupun hukum babi. Ataupun anjing dan babi buat dengan binatang yang suci. Contohnya apa masalah Sayyidina Muhammad, anjing buat dengan lembu. Anjing buat dengan lembu. Ada sahabat hantar. Tak tahu betul ke tak. Kontak dia tu macam babi tapi muka lembu. Anjing kan. Syah Alam Khomar tu ni. Betul, ataupun anjing dengan kambing. Anjing dengan kambing. Jadi dapat anak tu hukum anjing. Babi dengan lembu, anak tu hukum babi. Wal maitah wa far'u ahadihima wal maitatu, dan bangkai. Dan bangkai apa dia? Iaitu apa yang tidak disembelih dengan sembelihan syarak. Disebut sebagai apa? Mazalat hayatuha bighairi zakatin syar'iyyah. Iaitu binatang tu apa yang hilang nyawa dia bukan dengan sembelihan syarak. Bukan dengan sembelihan syarak, maka dikira sebagai bangkai. Wa sya'ruha, dan juga bulu-bulu bagi bangkai tersebut. Bulu-bulu bagi bangkai tersebut. Warishuha wajilduha. Sya'ru ni macam ni lah. Ni panggil sya'ru. Kita ni kita panggil sya'run. Dia bulu ya, tapi cuma jenis bulu. Jenis bulu. Rish, burung-burung tu. Sebab tu kuratul rishah. Badminton. Jadi sebab dia tu kan bulu, jenis bulu burung tu. Bulu-bulu macam tu panggil rish. Wajilduha, jilid ni makruf lah. Satu lagi suf, iaitu kambing. Satu lagi wabar. Wabar unta. Bulu unta tu panggil wabar. Dia ada nama-nama dia. Wa jami'u ajza'iha, dan kesemua juzuk-juzuk bangkai tadi. Jadi bila bangkai tu mati, maka semualah dia punya tulang dia punya bulu dia punya kulit dia, semua tu jadi najis belaka. Berbeza dengan kita kata binatang-binatang yang boleh dimakan daging dia ni, kita sembelih, maka semua tu jadi suci. Tulang-tulang dia suci, bulu dia suci, semua suci. Sebab tu kita boleh masak. Kan? Kalau daging ya suci, dia punya tulang tak suci, macam mana kita nak masak? Jadi makanan tu jadi najis pula. Wal madhyu wal wadyu. Ni pun semalam kita dah sebut dah. Madhi dan juga wadi. Tapi kita hukum sebut bagi tahu semalam kata dia najis lah. Cuma kita tak sebut dia punya secara terperinci tentang madhi dan juga wadi. Cuma ada kita bagi tahu beza mani dengan wadi. Yang mana mani dia keluar rasa lazat. Bila mani itu keluar rasa lazat. Tapi wadi dia keluar ketika syahwat. Mani keluar ketika syahwat. Syahwat dah orang kata dah climax, dah kemuncak dah. Lepas tu dia keluar tu rasa lazat. Berbeza dengan mazi. Mazi dia keluar ketika syahwat. Tapi keluar dia tu tidak ada lazat. Kadang-kadang awak tak perasan pun. Tengok-tengok ada air jernih melekit. Itu nama dia air mazi. Panggil air galak. Panggil air galak. Dikatakan banyak pada perempuan. Banyak pada perempuan. Boleh jadi laki pun ada juga. Wal maitu wa sya'ruha wa rishuha wal madyu wal wadyu. Dan air wadi. Air wadi dikatakan air yang keluar selepas dia keluar selepas kencing, dia keruh-keruh, ataupun keluar disebabkan mengangkat benda berat. Kerangka benda berat sangat, lepas tu tengok dia tengok di seluar dia ataupun di dia punya underwear dia ada air. Tu air wadi. Maka waktu tu hukum dia najis. Wal madyu wal wadyu wa maniyul kalbi wal khinzir
dan mani anjing dan babi. Mani anjing dan babi. Kalau dia lalu sebelah anjing, kali anjing tu pancuk kat dia, hukum dia najasah mughallazah. Beza dengan mani selain anjing babi, sebab dia sebut mani anjing dan babi. Fahamnya apa? Selain anjing dan babi tak najis. Mani kucing ke, apa-apalah selain daripada tu, kuda ke, himar ke, tak najis. Sebab dia asal dia. Mani kita pun tak najis. Istisna dua ni ya, anjing dan babi. Mani anjing dan babi, walaupun dia asal kejadian, tapi dia najis. Dia faham? Ataupun sama macam tadilah, dia punya anak pinak dia, ataupun berlaku Abu Saudara Sayyamat, anjing buat dengan kambing, babi buat dengan lembu, dapat anak, maka anak-anak dia tu pun kalau rupa satu rupa kambing, satu rupa lembu pun, dia punya tu hukum najasah mughallazah. Dia punya mani dia hukumnya najasah mughallazah. Adapun mani manusia, hukum dia suci. Tapi kena ingatlah, eloknya basuh. Sebab apa eloknya basuh? Kebiasaannya bila kita sebut tadi tentang air mazi. Jadi bila air mazi, Rasulullah SAW, dia air galak. Kita tengah duduk galak, tengah bersyahwat, maka sebelum tu biasanya akan keluar air mazi. Jadi bila keluar air mazi, maka pada makhrajul baul tu dia dah bernajis. Dia jadi mutanajis sebab kena air mazi tersebut. Jadi bila keluar mani tadi jadi mutanajis sebab dia lalu ikut saluran tu, ikut dia depan tu. Faham? Jadi dia jadi mutanajis. Ataupun orang yang kencing, dia tak basuh. Jadi depan dia tu mutanajis, bekas kena air kencing ataupun bekas kena air mazi. Lepas tu keluar mani. Jadi mani itu tersentuh kawasan tu, dia keluar. Jadi air mani tu jadi mutanajis. Sebab tu eloknya basuh. Maknanya kita nak basuh pakaian dulu ke apa ke, maka basuh dulu. Seluar ke kain ke yang kena mani, lepas tu baru kita basuh dengan pakaian-pakaian yang lain. Yang kata tak najis tu kalau memang keluar mani saja, tak didahului oleh mazi, maka hukum air mani itu suci. Hukum air mani suci. Wala banu ma la yu'kalu ghairal adami, dan susu apa yang tidak dimakan. Susu hayawan yang tidak dimakan kecuali anak Adam. Faham? Susu selain daripada hayawan ni termasuk manusia sekali ya. Susu hayawan yang dimakan kecuali yang tidak dimakan kecuali anak Adam. Jadi susu susu kucing, kucing tu tengah duk menyusu, kita duk picik dia macam tek dia keluar susu. Jadi tangan kita jadi mutanajis sebab sentuh susu dia. Sebab dia binatang yang tidak dimakan daging dia. Himar, apa lagi yang tak dimakan, apa-apalah yang tak dimakan, jadi susu dia tu hukumnya najis. Adapun binatang yang dimakan, itu tak ada masalah. Lembu, kambing, unta, itu kuda, jadi susu dia suci. Sebab tu dia istisnakan adami, sebab adami tak dimakan. Adami tidak dimakan daging dia, tapi dia punya susu dia suci. Wa maitatul adami was-samaki wal jarad tahirat. Dan bangkai anak Adam, dan bangkai ikan, dan bangkai belalang, semua ni tahirat, semua ni suci. Bangkai manusia, maknanya manusia bila dia mati, hukum dia suci. Hukum dia suci. Berbeza dengan mazhab Hanafi, juga mazhab Maliki. Mazhab Hanafi, dia kata manusia ni dia suci sebab ada roh. Jadi bila roh tu keluar, dia jadi najis. Lepas tu jadi suci balik bila dah dimandikan. Bila dah dimandikan. Dalam mazhab kita tak. Dalam mazhab kita mayat tadi hukum dia suci sebelum dimandi ke selepas dimandi ke, hukum dia suci. Wa maitatul adami. Sebab Allah Taala muliakan kita, walaqad karramna bani Adam.
Kemudian wasamak wal jarad, ikan, bangkai ikan dan juga bangkai belalang. Di sini hadis yang diriwayatkan, hadis mauquf ala Ibni Umar. Dia kata uhillat lana maitatan wa daman. Dia hadis ni ada mausul, ada mauquf. Yang sahihnya mauquf. Yang sahihnya mauquf. Mauquf ala Ibni Umar. Nabi kata uhillat lana maitatan wa daman. Dihalalkan bagi kami dua bangkai dan juga dua darah. Lepas tu Nabi tafsirkan apakah dua darah tersebut dan apa dua bangkai. Kata fa ammal maitatan fa ammal maitatan al jaradu wal hud, ataupun al hudu wal jarad. Adapun dua bangkai ikan dan juga belalang. Ikan dan juga belalang. Lalu ni kalau tengok dekat Saudi, belalang banyak. Dekat kat luar-luar tu kan ada jumpa bangkai-bangkai belalang kena pijak apa semua. Dia jadi musim dia. Lepas tu lah ni ada itu tengok dalam Facebook, dia pun jual. Pun tangkap belalang, jual belalang. Try asal. Kata Kamarudin bawa. Nak pernah masalah sekali je lah. Cukup lah. Macam ikan sikit. Belalang goreng. Dia tak biasa makan. Jadi belalang dan juga ikan. Adapun darah, iaitu al-kabid wa tihal. Hati dan juga limpa. Hati dan juga limpa. Jadi dua darah ni yang ni dihalalkan. Dihalalkan bagi kita, dua bangkai dan juga dua darah. Sebab itulah bangkai manusia tu tadi sebut asalkan ayat Quran walaqad haramna bani Adam, dan juga bangkai ikan dan juga bangkai jarad, hukum dia suci. Wal juz'ul munfasil min ghairil adami was samaki wal jaradi najisun. Dan juzuk yang bercerai, yang terasing, yang terpotong daripada selain manusia dan juga selain daripada ikan, selain daripada belalang, hukum dia najis. Hukum dia najis. Maknanya kalau kita jumpa kat tengah jalan tangan orang, dia munfasil daripada asal dia, manusia, lepas tu tangan dia ni kena potong. Kita jumpa tangan tu, pegang tangan tu, kita ambil. Adakah dia hukum dia najis? Tak, hukum dia tak najis. Walaupun munfasil. Boleh ha? Ataupun kita jumpa ikan tu hidup-hidup kita belah, mak. Ikan keli hidup-hidup kita potong. Jadi adakah yang juzuk munfasil tu najis? Tak, suci juga. Begitu juga belalang, jumpa kaki belalang, jumpa kepala dia ke, hukum dia suci. Selain daripada tiga ni, hukum dia ikut bangkai dia. Ikut bangkai. Najis lah. Ikut bangkai dia. Contohnya nak cakap sekarang ni, lembu, bangkai dia najis ke tidak? Bangkai dia najis. Jadi bila ada juzuk dia yang terpotong, daripada waktu dia ketika hidup, maka hukum yang terpotong tu hukum bangkai. Hukum yang terpotong tu hukum bangkai. Contohnya nak buat sup ekor, tapi tak mau bunuh, tak mau sembelih lembu ataupun tak mau sembelih kambing, dia ambil ekor sembelih ekor. Jadi ekor tu hukum apa? Hukum binatang tu ikut hukum bangkai dia. Kalau bangkai binatang tu najis, ekor ni pun najis. Kalau bangkai binatang tu suci, hukum dia pun suci. Jadi bangkai lembu ataupun bangkai kambing, najis ke suci? Bangkai najis. Kalau sembelih dia tak panggil bangkai. Ni bangkai, andanya najis, maka ekor dia pun najis juga. Lepas tu yang tak najis apa dia? Tiga ni manusia, ikan dan juga belalang. Kalau lah kita jumpa ekor ikan, jadi hukum dia apa? Tengok bangkai ikan, hukum apa? Najis ke bangkai? Najis ke suci? Suci. Ekor ni pun suci. Kita jumpa belalang, kita jumpa kaki belalang. Belalang ketika bangkai dia suci ke najis? Suci. Dia pun suci juga.
Ini diikut bangkai dia. Jadi juzuk munfasil selain daripada adami, selain daripada samak, selain daripada jarat, najis. Nabi sebut ma quti'a minal mahimati fahiya hayyatun wa huwa fahuwa mayyitatun. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dipotong daripada ma quti'a minal bahimah, apa yang dipotong daripada binatang, bagaimana binatang kaki empat, dalam keadaan dia hidup, maka apa yang dipotong tadi hukum dia bangkai walaupun dia masih hidup. Kecuali ada istisna. Juzuk yang munfasil daripada selain daripada tiga ni ada istisna, dia tak bangkai. Illa sya'ral ma'kul wa rishahu wa barahu wa sufahu. Yang disebut tadilah. Benda-benda bulu-bulu ni. Kecuali sya'ral ma'kul. Kecuali bulu-bulu binatang yang dimakan. Bulu-bulu binatang yang dimakan daging dia. Sama ada bulu tu sya'ar ataupun rish seperti bulu burung, ataupun wabar seperti bulu unta, ataupun suf seperti bulu kambing. Jadi bulu-bulu tu suci. Jadi orang yang dah ambil, kalau tengok ada video tu, kalau dulu ada jenis cabut, tu agak menyeksa binatang. Maksudnya dia nak ambilkan bulu tu, kambing bibiri tu dia cabut. Tapi sekarang ni kan ada mesin. Jadi dia mesin terus. Dia nak ambil bulu tu. Jadi hukum bulu tu apa? Hukum dia suci. Ni istisna illa sya'ra al-ma'kul wa rishahu wa wabarahu wa sufahu wal misk, dan juga Allah sallallahu alaihi wasallam kasturi, sebab asal dia dah darah kijang. Darah kijang wa nafijatahu. Nafijah dia bekas dia tu. Kalau biasa tengok orang jual dekat pasar-pasar depa ataupun tempat-tempat yang jual kasturi kan ada dia wi'a yang dalam dia tu ada kasturi tu. Dia adalah ada bulu dia macam telur, macam besar ni pun ada ataupun kecil sikit. Ataupun kecil sikit. Ada kadang-kadang depa ada contoh ataupun dalam gambar ada depa letak dia jual kadang jual kat pasar malam ke apa ke tempat-tempat ni ada dia letak benda tu. Jadi depa akan belah ada benda tu ambil dalam hitam tu, anda pernah tengok. Adalah depa buat cara-cara depa alim bab-bab tu nak dapatkan kasturi tu. Maksudnya dia bekas yang ada di pusat kijang tu. Lepas tu dia akan gugur lah, mereka akan ambil lah. Dikatakan bukan semua kijang yang ada. Itu adalah cerita Israeliat pasal itu. Nak tak ingat Israeliat tu? Israeliat yang kijang-kijang yang pergi jumpa Nabi Adam pada pertama kali tu. Mereka mula-mula pergi tu nak ziarah dia lah. Nabi Adam dah diturunkan ke bumi, ada pun memang pi tu memang nak ziarah Nabi Adam. Maka lepas tu macam mana tahu, anda tak ingat boleh jadi. Lepas tu depa dapat ada kelebihan tu lah, kasturi tu. Lepas tu kijang-kijang yang lain pun nak juga. Depa pi tu bukannya sebab apa, sebab nak nak hak kasturi tu. Depa ni tak ada. Hak pergi kali kedua ni tak ada. Itu tak tahu. Nak buat dah Israeliat. Di kasturi dan juga bekas yang menyimpan kasturi itu pun hukum dia suci. Itu istisna. Baik. Jadi sebelum dia nak masuk fasal yang akan datang ni, selepas disebutkan najis-najis, dia senaraikan najis-najis, bilangan-bilangan najis, dan nanti dia akan datangkan sebutkan cara basuh bagi najis-najis ni. Dia akan bagikanlah najis-najis tu pada 3, mughallazah, mukhaffafah, mutawassithah. Semua tu najis-najis yang disucikan, yang dapat dibasuh. Bukan najis-najis tu disucikan, maknanya benda yang kena najis tu. Jadi benda yang kena najis tu kita akan sucikan ni dengan basuh. Sebelum dia masuk benda-benda yang disucikan dengan jalan basuh, dia nak sebutkan kepada kita dalam fasal yang datang ni, iaitu benda yang jadi suci dengan sebab istihalah.
Dengan sebab berubah sifat dia daripada satu keadaan ke keadaan yang lain. Pernah dengar sebelum ni dalam kita mengaji dalam Safinah. Apa dia? Dia punya wa yatahuru allazi yatahuru minan najasati salah satu kan. Maknanya benda yang jadi suci daripada najis tu ada 3. Al-khamru idza takhallalat bi nafsiha wa jiddul maitati idza dubigha wa ma sara hayawanan. Ada 3. Pasal ni nak sebut benda tu lah 3. Dan ni pun sebut 3. Belang ni tak sebut satu lagi. Wa ma sara hayawanan ni tak sebut. Itu mahallun nazar. Jadi faslun wa tathurul khamru idza takhallalat bi nafsiha, dan jadi suci khamar. Jadi suci khamar arak tu idza takhallalat idza takhallalat, yani apabila jadi cuka ia. Apabila jadi cuka ia bi nafsiha. Syarat jadi dia jadi cuka dengan sendiri. Maknanya maksud dengan bi nafsiha bukannya dengan diletakkan sesuatu untuk mempercepatkan dia jadi cuka. Adapun kalau dipindahkan ke bawah matahari ataupun tak bagi kena matahari, itu tak ada masalah. Wa tatahurul khamru idza takhallalat idza takhallalat bi nafsiha au ghullat au nuqilat dalam Zubat. Maka jadi suci khamar tu bila dia jadi cuka bi nafsiha, bila jadi cuka sendiri, ataupun dia kita letak api bawah dia nak apa ni, tapi kita tak campur apa-apa, cuma kita panaskan dia. Ataupun au nuqilat, kita pindahkan dia letak bawah matahari ke bagi jadi cepat lagi, itu tidak ada masalah. Yang penting jangan diletak sesuatu dalam khamar tadi. Wa tathurul khamru idza takhallalat bi nafsiha wa in ghalat au nuqilat. Wa in ghalat, itu yang betul dia. Wa kadzalika an-nabiz min at-tamri waz-zabib. Nabiz kita dah sebut dah tadi apa beza khamar dengan nabiz. Jadi khamar apa yang ma yusna'u minal inab. Nabiz apa yang ma yusna'u min ghairil inab. Ni tamar ke zabib ke, maknanya benda-benda yang memabukkan ni, tapi yang ni dibuat daripada tamar, dibuat daripada zabib, apa kismis, anggur kering. Begitu juga hukum dia bila jadi cuka maka dia jadi suci. Wajidul maitati idza dubigha, dan juga Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kulit bangkai apabila disamak. Kulit bangkai apabila disamak. Nabi sebut idza dubighal ihab faqad tahura. Dalam riwayat lain ayyuma ihabin dubigha faqad tahura. Maknanya apa-apa ihab ni iaitu jilid yang tidak disamak lagi. Jadi apa-apa kulit yang belum disamak lagi kemudian disamak, maka dia jadi suci. Illa kecuali 2 istisna, anjing dan babi. Anjing dan babi samaklah macam mana pun tak jadi. Syamim, boleh buat praktikal Syamim. Dengar kata pandai samak. Ana nak teringat nak tengok. Ana kita mengaji teori, kita nak praktikal. Tengok apa ni? Abah. Susun. Praktikal cara samak. Adalah sebut dalam kitab tu cara-cara samak apa semua tu. Jadi kita nak orang yang lebih ahli dia tunjuk cara-cara praktikal dia buat macam mana. Boleh juga kita tengok kan. Jadi apa ni, idza dubighal ihab faqat tahur. Jadi apabila disamak kulit tu maka jadi suci ya. Tu cara nak ni lah. Maka kalau binatang yang disembelih, contohnya korban nanti lembu, kambing, unta, yang tu memang suci dah. Cuma kita samak juga. Orang dia akan samak juga sebab nak buang lendir-lendir dan sebagainya tu. Bagi tak mau bagi ada bau busuk. Cuma yang najis,
Contohnya kalau apa ni dia jumpa bangkai serigala ke, bangkai harimau ke, singa ke, jadi dia nak manfaatkan kulit tu. Nak manfaatkan kulit tu cara dia dengan samak. Tapi kalau dia jumpa bangkai anjing sampai babi, tu tak boleh nak buat apa. Samak dah pun 2 atau 3 kali pun tak boleh juga. Bismillah. Wajidul maitati idza dubigha, itu wa masara hayawanan wa salasana Muhammad, yang tu dalam Safinah tu kita dah mengaji dah. Kemudian ni baru dia nak sebut tentang cara taharah, cara menghilangkan najis dengan cara basuhan. Tadi cara menghilangkan tatahir bi apa dia sebut, bil istihalah. Tatahir bil istihalah. Jadi tatahir tadi dengan istihalah. Tatahir tadi dengan bi istihalah. Kan? Lepas tu sini sekarang ni dia nak sebut tatahir bil ghusli. Iaitu apa ni, menyucikan tapi dengan cara basuh. Tersucikan tapi dengan cara membasuh. Di sinilah kita akan bagikan kepada 3. Najasah itu benda sama aja. Itu pun kita dah letakkan najasah tu kepada 3. 3. Yang pertama najasah mughalladhah, najasah mukhaffafah, dan najasah mutawassithah. Jadi kat sini pun samalah. Benda yang sama. Kita akan bincangkan itu najasah mughalladhah, cara suci dia. Lepas tu najasah mukhaffafah, cara suci dia, dan najasah mutawassithah, cara suci dia. Istihalah tadi 2 tadilah yang sebut dalam kitab ni 2. Ini jiddul maitati iza dubigha. Lepas tu al-khamru idza takhallalat bi nafsiha. Di sini 2. Baik. Kemudian apa dia? Najasah mughalladhah. Najasah mughalladhah iaitu al-kalbu wal khinzir wa far'u ahadihima. Adapun mukhaffafah baulus sabi, alladhi baulus sabi alladhi lam yat'am litaghadhi ghairal laban walam yablughi atau walam yablughi al-haulain. Najasah mughalladhah iaitu najis anjing, najis babi, dan juga furuk-furuk dia lah. Najasah mukhaffafah iaitu air kencing budak laki-laki. Air kencing budak laki-laki. Ini disebut dalam hadis Nabi SAW, yughsalu min bauli jariyah wa yurashu min bauli al-ghulam. Atau kama qala Nabi SAW. Yang ini dibasuh daripada apa ni, baul air kencing budak perempuan, dan direjis daripada air kencing budak laki-laki. Jadi di sini mukhaffafah. Baulus sabi alladhi lam yat'am. Satu budak. Yang pertama air kencing, maka terkeluar ghaid. Iaitu apa yang keluar, apa ni, tai, terkeluar tai. Lepas tu sabi, dia sebut sabi, terkeluar sabiyah, budak perempuan. Lepas tu allazi lam yata'am litaghadhi ghairal laban. Yang mana budak ni dia tidak makan lagi. Dia tidak makan lagi sesuatu yang sesuatu atas jalan mengenyang selain daripada susu. Adapun dia makan selain daripada laban,
Tapi bukan dengan jalan mengenyang. Contohnya dia makan ubat, dawak. Dawak tu bukan litaghazi, bukan untuk mengenyang. Itu untuk litadawi. Ataupun tahnik, belah mulut. Itu untuk litabaruk, bukan untuk litaghazi. Itu tak ada bagi masalah. Tidak menjadi masalah. Syarat dia air kencing budak lelaki-lelaki yang belum makan untuk mengenyang kecuali susu. Susu dia makan atas jalan mengenyang. Tapi dengan syarat susu bukan susu budrah ni, bukan susu laban sinai. Itu dah campur macam-macam dah. Lepas tu dengan air lagi kita nak buat. Itu susu ibu. Susu ibu, sama ada ibu tu manusia ataupun binatang. Tak masalah. Hatta sebut dalam kitab-kitab hatta babi sekalipun. Dia menyusu dengan susu babi ataupun susu anjing. Sama juga dia punya masuk dalam mukhaffafah. Cuma beza dia mulut dia sekali kena samak kena sertu. Samak tadi kat kulit tu. Kena sertu. Baik. Walam yablughil haulain. Ini satu lagi, dan tidak sampai 2 tahun. Kalau dah lebih 2 tahun, dah sampai 2 tahun dan lebih 2 tahun, maka tidak boleh dia punya air kencing ni berpindah kepada mutawassithah. Mutawassithah selain daripada mughalladhah dan mukhaffafah. Ini yang banyak sekali ni. Adam, al-qai, apa lagi? Al-muskir, al-khamru tadi, an-nabid. Ini semua dalam mutawassithah. Yang ni sairun najasat saya sebut. Sairu an najasat. Sair dengan mana baki najasat. Jadi dia sebut dah dalam kitab-kitab dia sebut mughalladhah dulu, lepas tu dia sebut mukhaffafah, lepas tu datang yang ketiga mutawassithah. Mutawassithah ni apa najis dia? Selain baki-baki najis yang tinggal lagi selain daripada dua-dua ni. Itu semua masuk daripada kumpulan-kumpulan najis mutawassithah. Jadi air kencing kucing, al-baul, al-ghaid, laban, la yu'kal lahmuhu, tadi semua masuk dalam mutawassithah. Cari cara nak basuh dia macam mana? Kita dah kenal dah. Sekarang ni kita dah kenal dah pembahagian, kita dah tahu dah pembahagian najasah tu berada 3, mughalladhah, mukhaffafah, mutawassithah. Kita sebut dalam bahasa Melayu kita ni najis berat, ini najis ringan, ini najis pertengahan. Berat dari segi nak basuh. Berat dari segi nak basuh. Sebab apa dibahagikan kepada 3 ni? Ni nama-nama ni tak ada lah dalam hadis. Kalau cari memang tak jumpa. Tapi ulama fuqaha dia letak nama supaya senang. Bila kita sebut mughalladhah, maka dalam kepala otak kita dah pindah kepada satu jenis najis. Sebut mukhaffafah, tahu dah najis apa. Sebut mutawassithah, sebut najis apa. Semua ni diambil daripada hadis. Yang mana Nabi SAW tadi masalah baul a'rabi, Nabi suruh alirkan, ambil satu timba, tuang dekat najis tadi. Apa ni? Baul tadi. Maksudnya sini ada ghusl, ada basuh. Basuh berapa kali? Sekali. Baik. Kemudian apa ni, anjing, bab hadis anjing, Nabi kata tahuru ina'i hadikum idza walagha fihi al-kal an yaghsilahu sab'a maratin idahunna biturab. Dalam riwayat lain ada sebut falyurikhu, suruh buang dulu air tu. Suruh buang dulu air tersebut. Menunjukkan najis, apa nak suruh buang? Kalau tak itu dah ada tadyiq, mensia-siakan air tersebut. Lepas tu Nabi suruh falyaghsilhu walyaghsilhu sab'a marrat. Lepas tu basuh 7 kali, satu dengan air tanah. Tadi basuh sekali. Lepas tu Nabi suruh basuh 7 kali. Lepas tu hadis lain pula tadi yang kita sebut, apa ni, yughsalu min baulil jariyah wa yurashu min bauli al-ghulam. Hatta Nabi sendiri ada beberapa anak-anak sahabiah, tak silap mana 7 orang. Imam Subuki ke Imam Suyuti dia buat nazam. Maknanya orang-orang yang pernah kencing atas riba Nabi. Nabi dudukkan dekat riba dia, lepas tu dia kencing. Jadi Nabi apa Nabi buat? Nabi cuma percikkan air. Di sini dah ulama tengok
ada 3 cara dalam membasuh. Ada basuh 7 kali, ada basuh sekali, ada basuh dia dengan percikkan saja. Di situlah dibahagikan kepada 3, iaitu mughallazah, mukhaffafah dan juga mutawassithah. Jadi yang letak nama-nama ni fuqaha lah. Jadi senang, kita tahu mughallazah, kita tahu najis apa. Mutawassithah kita tahu najis apa, mukhaffafah kita tahu najis apa. Lepas tu bolehlah kita mengaji cara nak basuh. Kita dah kenal dah najis-najis, kita mengaji pula cara nak basuh. Jadi cara nak basuh anjing dan juga babi makruh dah 7 kali. Maknanya tughsalu sab'an marratan biturab. Dibasuh 7 kali, sekali dengan air tanah. Dalam Safinah disebut apa? Wal mughallazatu tatahuru bi sab'i ghasalatin ba'da izalati ainiha ihdahunna biturab. Jadi najasah mughallazah jadi suci dengan 7 kali basuhan selepas hilangkan air najis. Najis apa ni, babi, memang babi sungguh. Okey, astagfirullahalazim. Jadi dia kencing, dia berak dalam ni, dia berak dalam ni pula dah. Dia berak atas apa ni, pad ni, handset ni, ataupun dia kencing. Jadi cara dia apa? Takkan terus basuh. Jadi dengan akan bertambahlah najis, tempat najis tu. Buang dulu najis. Ba'da izalati ainiha. Air najis tu buang dulu. Air najis buang dulu. Kalau air kencing, lap dulu. Lepas tu barulah basuh 7 kali. Sekali dengan air yang bercampur tanah. Ni faham kan? Sekali dengan air yang bercampur tanah. Ni mazhab kita 7 kali. Mazhab Hanafi 3 kali. Mazhab Hanafi 3 kali, sunat 7 kali. 3 kali, sunat 7 kali. Sebab antaranya mereka ambil apa ni, ada riwayat daripada Abu Hurairah dan juga perbuatan Abu Hurairah yang meriwayatkan hadis tersebut, dia basuh 3 kali. Dan mazhab kita 7 kali. Dan kita basuh mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali, kita basuh 7 kali itu untuk min ajli izalatin najasah, kerana nak hilangkan najis. Mazhab Malik tak. Mazhab Malik basuh tu 7 kali bukan li izalatin najasah, tapi li ta'abbudi. Sebab syarak datang suruh basuh, terbasuh, tapi bukan najis. Mazhab Syafi'i kata najis. Mazhab Hanbali pun kata najis. Kalau tak najis kenapa suruh dibuang air tersebut? Fal yurikhu, kata Nabi. Adapun mazhab Maliki dia taklilkan dengan benda lain lah. Dibuang tu disebabkan tib dan sebagainya. Baik. Jadi basuh 7 kali, sekali dengan air tanah. Jadi mestilah basuhan apa ni, kalau ada kena ni, apa salah saya nomat, katalah pen ni kena air kencing anjing. Lepas tu anda basuh sekali, masih ada lagi najis. Anda tak buang tadi, tak lap apa semua lagi. Anda basuh sekali, ada lagi najis. Anda basuh kali kedua, tak ada lagi najis. Kali ketiga, ada lagi najis. Kali keempat, ada kali najis. Kali kelima, barulah najis tu hilang. Kelima-lima kali tadi tu dikira sekali. Boleh faham? Kelima-lima kali tu dikira sekali. Selagi mana najis tu masih belum hilang, maka selagi itulah tak dikira basuhan yang pertama. Jadi kali pertama tak hilang najis, kedua tak hilang najis, ketiga tak hilang najis, keempat tak hilang najis, kelima baru hilang najis, barulah kali pertama. Barulah ditambah kali kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam dan ketujuh. 7 kali. Dan perlu diingat juga, perpindahan najis tu boleh berlaku, dia akan berlaku apabila dua-dua pihak yang menyentuh ataupun yang disentuh, kedua-duanya basah ataupun salah satu basah. Contoh, ana pegang, ana apa ni, terkena najis anjing ataupun babi. Ni tangan anda ni ada najasah mughallazah. Lepas tu anda pegang seorang ataupun anda pegang insek ni. Jadi tangan anda ni ada basah, ada peluh. Jadi najis tu berpindah. Najis tu berpindah kepada insek ni. Berpindah bukan maksudnya yang ni tak najis. Yang ni najis, yang ni pun najis. Jadi banyaklah. Tapi ataupun dua-dua basah, yang ni basah, yang ni basah, pun sama jugalah. Kalau dua-dua kering, dia tak berpindah. Kering dengan kering tidak berpindah. Dia faham ah? Tu najasah mughallazah. Yang kedua najasah mukhaffafah, iaitu najis air kencing budak laki-laki. Cara dia dengan samalah juga, iaitu kita buang dulu air najis tersebut. Kalau pada pakaian dengan diperahkan, kalau pada tempat-tempat ni dengan dilapkan dulu.
Lepas tu barulah buang salat Muhammad direnjis-renjiskan sehinggalah meliputi tempat-tempat yang kena buang salat Muhammad, kena najis tu, kena air kencing budak-budak. Biasanya kita akan tuang jelah air tu. Itu mukhaffafah. Dan yang ketiga mutawassithah, iaitu dengan basuh. Dan najasah mutawassithah terbagi kepada dua, najasah ainiyah dan an-najasah hukmiyah. Najasah ainiyah dan najasah hukmiyah. Najasah ainiyah iaitu najasah yang masih ada lagi bau, masih ada bau, warna ataupun rasa. Itu dinamakan najasah ainiyah. Najasah mutawassithah ainiyah. Adapun hukmiyah, bau tak ada dah, warna tak ada dah, rasa pun dah tidak ada. Contohlah ada khamar. Ada khamar kena pakaian ana. Kena pakaian ana tapi ana tak basuh lagi. Esok ana mai tetapi dah terjemur di tengah panah. Jemur tengah panah. Disebabkan taksir syams matahari itu, anda tengok esok bau pun tak ada, warna pun hilang dah, rasa pun tak ada. Jadi hukum dia najasah mutawassithah dan dia hukmiyah. Cukup dengan dialirkan air. Adapun najasah ainiyah perlu dibuangkan najis dulu. Apa ni dibuangkan najis, lepas tu barulah dialirkan air. Baik, kita baca kalam musannif rahimahullah. Kata dia, wa idza tanajjasa syai'un bi bauli kalbin aw khinzirin aw far'i ahadihima aw lu'abihi aw rawthihi aw araqihi aw badanihi wa huwa ratbun. Ini najasah apa? Mughallazah. Dimulakan dengan najasah mughallazah. Dan apabila sesuatu tu jadi najis, dia jadi najis, jadi mutanajis dengan sebab kena air kencing anjing ataupun babi, au far'i ahadihima, ataupun furu' salah satu daripada kedua-duanya. Cakap anjing dengan babi buat, lepas tu dapat anak, samalah juga hukum dia. Au lu'abihi, air liur dia, air liur anjing ataupun air liur babi. Au rausihi, taik dia, taik anjing ataupun taik babi. Au araqi, peluh dia, peluh daripada anjing dan juga babi. Au badanihi, ataupun daripada badan dia. Wa huwa ratbun, hal keadaan dia tu basah. Ghusila sab'an ihdahunna bi turabin tahirin tahur, maka dibasuh sebanyak 7 kali, salah satunya dengan turab yang tahir lagi tahur. Di sini kita akan bahaskan masalah turab, kita akan bahaskan nanti bab tayamum. Seperti mana kita bahagikan air kepada 3, seperti itu jugalah turab terbagi kepada 3. Ada turab tahur, ada turab tahir, dan ada turab najis. Pembahagian sama dengan pembahagian air. Pembahagian air ada bagi 3, pembahagian turab pun ada bagi 3. Cuma tafsir dia kita akan sebut nanti insya-Allah. Mudah-mudahan ingatlah pada bab tayamum. Jadi basuh 7 kali, salah satu dengan tanah. Wa idza tanajjasat turabu bil kalbi. Dan apabila ini masalah selain daripada turab. Tadi dia sebut sesuatu selain daripada turab kena najis, kena najasah mughallazah. Maka basuh 7 kali, sekali dengan air yang dicampur tanah. Jangan buat macam selut, cukup bagi keruh. Ulama kata cukup bagi keruh. Okey. Kemudian kalau tanah yang kena najasah mughallazah. Tanah rumah kita lupa tutup pagar, anjing masuk ataupun babi masuk. Jadi dia ada pijak tanah tu. Sedangkan tanah tu kita baru siram tadi, basah lagi. Lepas tu kaki dia tu pijak. Pijak tanah-tanah tu. Maka ada kawasan-kawasan yang dipijak tu, semua tu jadi tanah tu kena najis mughallazah. Baik, adakah nak kena basuh tu, nak kena tatribkan dia, mana nak kena sekali dengan air tanah juga? Okey, masalah tanah kena najasah mughallazah tak perlu kita tatribkan dia. Tak perlu kita sekali 7 kali ya, 7 kali dengan air bersih. Tak perlu sekali tu dengan air tanah. Sebab dia memang tanah dah tu. Wa idza tanajjasat turab bil kalbi fayakfihi sab'u maratin bil ma'il khalis. Apabila jadi najis turab dengan sebab anjing, maka memada
memada akannya, maknanya memada akan bersihkan dia tu 7 kali dengan air yang bersih. Itu dengan air mutlak, air tahur. Tak perlu lagi kita nak keruhkan air itu dengan tanah. Tak perlu kita nak keruhkan sekali basuhan dengan air tanah. Baik. Masuk pula najasah mukhaffafah. Wa ma tanajjasa bi bauli sabiyyin lam yata'am ghairal labani nudiha wa huwa rashuhu bil ma' ma'al ghalabati wal mukatharah. Ini najasah mukhaffafah. Jadi bila apa yang jadi najis, dia jadi mutanajis disebabkan dia kencing budak-budak yang tak makan kecuali susu, maka direnjis. Direnjiskan dia, iaitu rashuhu bil ma', renjiskan dia serta ghalabah. Ghalabah ni kita cakap je nak ghalabah. Nah, kita memperbanyakkanlah sehingga kan dia meratai mengumumi tempat yang kena najis tersebut. Kemudian yang ketiga, wasairun najasat. Sairu dengan makna bakin najasat. Sair datang juga dengan makna baki. Itu baki-baki najis. Tadi dia sebut najis anjing babi, mughallazah, lepas tu najis mukhaffafah. Jadi baki dia semua tu masuk dalam najasah mutawassithah. Wasairun najasat tathuru bil ghasli idza zala ta'muha wa launuha wa rihuha. Dan najis-najis dan baki-baki najis lagi jadi suci dengan basuh apabila hilang dia punya buang sadar saya nomat, dia punya rasa, dia punya warna dan dia punya bau. Wala yadurru baqa'u launin aw rihin asura zawaluhu. Asura zawaluhu wala yatuhrul ma'i'u idza tanajjasa. Ini masalah ni pun kita dah sebut sebelum ni, itu masalah najasah mutawassithah tu. Bila dia akan ada 3 sifat, bau, warna dan rasa. Bila kita basuh, lepas tu warna hilang, bau hilang, rasa tak hilang. Kalau rasa tak hilang, yang ni yadur, bagi mudarat. Sebab tu dia sebut sini 2 aja. Wala yadurru baqa'u launin aw rihin asura zawaluhu. Tak bagi mudarat, kekal warna atau bau yang susah hilang dia. Jadi dekat ainiyah ni dia ada beberapa keadaan. Kita basuh-basuh tapi masih kekal ta'mun. Dia punya bau hilang, rasa hilang, bau hilang, warna hilang, rasa tak hilang. Yang ni yadur. Lagi mudarat. Ataupun kita basuh-basuh, bau, rasa hilang, warna hilang, bau hilang tapi warna tak hilang. Yang ni la yadur. Yang ketiga, rasa hilang, warna hilang, bau tak hilang, rih. Dan ini pun la yadur. Yang last sekali kita sebut iaitu laun campak rih. Ini kita bagi 2 pada satu tempat ataupun fi makan mukhtalif. Kalau fi makan wahid, yang ni yadur. Yang ni la yadur. Percik najis, satu kat atas ni, satu kat bawah. Sini hilang bau dan juga hilang rasa. Warna masih ada. Tapi najis yang di atas ni hilang. Tadi warna, sini bau. Sini ada bau tinggal, yang ni ada warna tinggal. Jadi tempat dia berbeza. Kalau tempat berbeza, fi makanin mukhtalif la yadur. Tapi kalau tempat sama, tempat satu, bau ada, warna ada,
yang ni yadur bagi mudarat. Lepas tu kata dia wala yaduru baqa'u launin au, bukan wa, au rihin. Ni tidak bagi mudarat kekal warna yang susah hilang, dan tak bagi mudarat kekal bau yang susah hilang. Kemudian disebut tentang hukum ma'iat, wala yathurul ma'i'u idza tanajjasa, dan tidak jadi suci cecair-cecair selain daripada air ni apabila dia jadi najis, walaupun kita taksirkan dia, kita banyakkan dia. Wala tathurul ma'i'u idza tanajjasa. Wallahu ta'ala a'lam. Nanti boleh masuk pada lepas ni faslun fit tayammum, iaitu pada maqasid taharah yang keempat. Jadi maqasid taharah kita dah ambil dah 3, iaitu izalatun najasah, wuduk dan juga al-ghuslu. Jadi kita masih berbaki satu lagi, bab tayammum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.